عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي أمرنا بالإحسان وآداء الأمانة ونهانا عن الظلم والشر الخيانة، وأشهد أن لا إله إلا الله الواسع في فضله وإحسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق في إبلاغه وبيانه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والديانة، والسلام تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوا مراقبة من يعلم أنه يعلم سره ونجواه. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebelum khatib meneruskan bicara mimbar, suka khatib ingatkan, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan. Semoga kita bakal mendapat balasan syurga Allah yang dijanjikan kepada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama menghayati khutbah Jumaat yang akan membicarakan tajuk pemberian yang dikhianati. Muslimin yang dirahmati Allah, bersedekah merupakan satu bukti daripada nilai-nilai iman yang ada dalam diri seorang mukmin. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya yaitu orang yang beriman kepada perkara yang ghaib dan mendirikan solat serta membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Manusia diciptakan bersama hawa nafsu, dan nafsu sudah dinisbahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat menyayangi harta dan sangat tamak mengaut harta dunia. Justru sesiapa antara kita yang mampu mendidik diri dengan membangkangkan hawa nafsu bakhilnya serta menyemai sifat pemurah dalam diri, InsyaAllah ini membuktikan bahawa dia seorang mukmin yang cemerlang dan bakal memperoleh balasan yang berganda di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 18, Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Maksudnya, sesungguhnya orang yang bersedekah baik lelaki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, umat Islam di Malaysia dikatakan antara umat yang mempunyai empati dan sifat belas kasihan yang tinggi. Sifat pemurah rakyat Malaysia telah terbukti melalui sumbangan kepada bangsa-bangsa bencana, sama ada dalam negara dan luar negara. Contohnya peristiwa banjir besar di Kelantan, Selangor, Pahang dan lain-lain negeri. Tidak cukup dengan bencana di dalam negara, umat Islam di Malaysia juga antara umat yang sangat peka dan dengan isu Palestin, Syria, serangan pengeboman keji Zionis Israel sejak bulan Oktober tahun 2023 telah mendapat respon yang luar biasa oleh rakyat Malaysia. Bantuan kemanusiaan mendapat kutipan yang sangat besar jumlahnya sehingga mencapai ratusan juta ringgit. Malah pihak kerajaan melalui tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Malaysia Palestin yang dikendalikan Kementerian Luar juga menghampiri sasaran 100 juta ringgit. Kerajaan negeri Pulau Pinang melalui masjid-masjid pada akhir tahun 2023 juga telah berjaya mengumpulkan lebih 1.2 juta khusus untuk tabung kemanusiaan Palestin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, walau bagaimanapun malangnya terdapat pihak yang mengambil kesempatan dengan menyalahgunakan kemurahan hati rakyat Malaysia untuk kepentingan mereka sendiri. Lihatlah penunggang agama dan skema semakin bermaharajalela menjadikan kutipan derma sebagai satu kejayaan. Ada yang mengeksploitasi mereka yang tidak berdaya seperti kanak-kanak, wanita, anak-anak yatim, warga emas, asnaf dan mereka yang kurang upaya seperti
seperti tidak ada kesudahannya. Golongan yang memerah keringat orang yang lemah ini cukup licik dengan berselindung di sebalik pakaian institusi dan organisasi yang kononnya berlatar belakang agama. Malah mereka menggunakan kelembutan hati masyarakat dengan memaparkan kesusahan dan ketaifan yang mereka sengaja wujudkan. Dalam kes-kes berprofil tinggi sehingga menyebabkan impak jutaan ringgit terhadap dana awam, sudah pasti ia satu aspek yang perlu kita teliti. Hal ini kerana sifat pemurah yang dizahirkan oleh masyarakat Islam tidak patut sama sekali dikhianati. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setiap sedekah yang diulurkan pasti diiringi dengan rasa bersyukur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan belas kasihan dan terselit hasrat agar sedekahnya 100% sampai kepada penerima. Namun realitinya tidak sedemikian. Sesetengah organisasi telah menjadikan kutipan derma ini sebagai satu perniagaan dan mendapat laba atau keuntungan. Padahal dalam kod takbir urus baik pertubuhan yang dikeluarkan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, organisasi yang menguruskan dana awam dibenarkan untuk mengambil tidak lebih 30% daripada jumlah kutipan bagi menampung urusan pentadbiran dan pengurusan. Hal ini perlu dimaklumkan kepada para penderma. Dalam syariah pula, setiap individu atau pertubuhan yang mengutip derma dianggap sebagai wakil kepada penderma, yakni wakil. Dengan kata lain, wakil adalah pemegang amanah. Maka wajib kepada wakil organisasi berkenaan menguruskan dana tersebut sehingga tercapai maksud penderma. Jika objektif kutipan untuk membina bangunan tahfiz, surau atau masjid dan sebagainya, maka sepatutnya dana tersebut dihabiskan untuk tujuan tersebut sahaja. Jika disimpan, diseleweng atau disalahgunakan, maka jelaslah amanah tersebut telah dikhianati. Nabi SAW berpesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda bersabda, "Idza duhi'atil amanatu fantadhir as-sa'ah." Qala, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Qala, "Idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Maksudnya, jika amanah telah disia-siakan, tunggu sahaja kehancuran terjadi. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Bagaimana maksud amanah yang disia-siakan ya Rasulullah?" Baginda menjawab, "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." Hadis riwayat Bukhari. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kesimpulan daripada khutbah pada hari ini. Pertama, setiap organisasi yang mendapat dana awam perlulah membelanjakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Jangan disimpan tanpa dimanfaatkan atau disalahgunakan. Kedua, institusi yang mengutip dana awam wajib mengisytiharkan berapa peratus dana yang diperlukan untuk membuat putusan pentadbiran dan pengurusan kepada penumpang derma. Cukuplah mengambil sekadar ujrah, misal, atau upah yang sekadar sahaja bagi tujuan pengurusan dan pentadbiran. Ketiga, sebagai mukmin, sifat pemurah mesti dilatih. Jangan takut untuk memberi, kerana memberi tidak sama sekali menghabiskan harta. Malah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan harta yang sentiasa subur. Olehnya demikian, keluarkanlah sedekah sebanyak mungkin, dan yang paling utama adalah berwakaf. Amalan berwakaf inilah yang disebutkan sebagai sedekah jariah yang pahalanya sentiasa mengalir walaupun nyawa tidak lagi dikandung badan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Maksudnya, perumpamaan derma dan nafkah yang dikeluarkan oleh mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai terdapat 100 biji. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan yakni ganjaran bagi sesiapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha luas rahmatnya, kurniaan lagi Maha mengetahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bi hadhihi sayyidil mursalin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.